أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وذهق الباطل إن الباطل كان زهوقا اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أما بعد فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بينما الناس في قباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة القرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة muttafaqun alaihi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada ibu-ibu dan bapa-bapa, saudara dan saudari yang dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari Jumaat yang mulia ini kita juga ramai-ramai ataupun bersama-sama boleh berada di majlis belajar ataupun majlis ilmi untuk kita mencari kata mahir kepada kita ilmu-ilmu ataupun hukum-hukum Allah tentang amal ibadat kita ataupun sakut dengan amalan kita, sakut dengan pegangan dan kepercayaan kita, ada sakut dengan sahbata halahare untuk kita beramal apa hak hukum Allah tu suruh, dan untuk kita tinggal ataupun berhenti apa-apa yang Tuhan tu larang. Tujuan semua tu tak lain tak bukan adalah untuk mendapat kemenangan atas dunia apa kita nak, khususnya kemenangan kita dan kelepasan kita daripada neraka, iaitu di akhirat nanti. Itulah yang panggil matlamat yang kita belajar, kita duk buat amal, kita duk gapo semua tu matlamat tujuan yang akhirnya kita nak wilpah daripada neraka dan kita nak duk wisni dalam syurga. Itu yang panggil tujuan yang akhir dan maksud yang besar kita tu
boleh patai lari, boleh duduk di bawah likungi hukum-hukum Tuhan tu, kerana kita nak situlah. Tu dah. Lalu tu pada hari ini juga ataupun pada pagi Jumaat yang mulia ini, ustaz nak mengajar pada hari ini sakut dengan masa-masa yang gugur ataupun yang benar bagi kita tidak menghadapkan kiblat di dalam sembahyang. Asal hukum tu, jadi tiap-tiap nak sembahyang tu kena hadap kiblat. Hak tu kita tahu dah. Yang kita nak belajar tamuhnya bila kita tak kena hadap kiblat. Maknanya dalam hatu tu bila masa kecemasan dan sebagainya, ketika manakah Allah Ta'ala benar kepada kita, tak hadap kiblat pun tak apa, semaya dan sah juga. Kita nak tahu situlah bibur apa perkara lagi. Dan sekiranya kalau kita semaya dah salah dengan kiblat, kita tahu tengah-tengah duk semaya tu, adakah semaya tu kena buat semula ke, ataupun hubungah tu selalu ke, ataupun sah ke tak sah, yang mana kita semaya tak tahu kiblat duk pihak mana tu, kena qada kedak setelah kita tahu. Itu yang kita nak belajar tambah pada hari ni. Lalu tu manakala ustaz nak kecek sakut dengan kiblat ni, ya bila katanya sakut dengan syarat-syarat sah semaya lah, kerana hadap kiblat ni tak silap ustaz dah kecek dah hak kiblat ni. Tapi yang kita nak tambahnya ialah masa-masa yang kita tu tak wajib hadap kiblat. Ketika mana dalam hal semaya kita hukum benar, ketika ni tak apa, ketika ni tak apa, tu nak tahu situ. Kalau gitu, sebelum nak masuk dalam cerita tu, ustaz nak tarik sikit sakut dengan kiblat. Kiblat ni ialah tempat hadap semaya kita. Ayah panggil Al-Qiblah pun panggil, Al-Kaabah pun panggil, Baitullah pun panggil, Baitul Atiq pun panggil, banyak. Diri Baitullah satu nama ada 10. Ada 10 nama. Tapi pak kita ni galik duk tahunya Baitullah dengan apa? Dengan kiblat. Padahal Kaabah pun dia juga, Baitul Atiq pun dia juga. 2, 3, 4 nama ni hak terkenal. Dan semua tu ada 10 nama yang dipanggilkan oleh orang-orang Arab dan orang-orang masa jahiliah dulu. Kemudian kiblat ni satu syarat. Satu syarat bagi nak sah semaya kita. Dengan maknanya tiap-tiap orang semaya, tak kira laki-laki dan perempuan, wajib kena hadap kot tu. Oleh kerana dia ni satu daripada syarat nak sah semaya. Ya, syarat nak sah semaya ni tak apalah kita tahu dah, ustaz nak tarik perhatian sekali lagi. Syarat nak sah semaya ni 5 perkara. Satunya kita tu kena cuci hadas kecil hadas besar. Yang keduanya kena cuci daripada najis. Tubuh badan kita, pakaian kita, tempat semaya kita. Itu mudah-mudah. Yang ketiganya kita kena tutup aurat. Cuci dah tubuh kita, pakaian kita, tempat semaya pun cuci, kena tutup aurat. Kalau orang betina, semua tubuh dia melekat muka dan tapak tangan. Kalau orang laki-laki, di antara pusat dan lutut itu asalnya aurat yang wajib kena tutup. 3. Yang keempatnya kena tahu juga masuk waktu. Kalau kita semaya tak masuk waktu, semaya kita tak laku juga. Nak buat Jumaat learning tak boleh. Kerana apa? Waktu Jumaat tak masuk lagi. Kena nyata masuk waktu dengan cara yakin, bukan sok tak boleh juga. Misal kata kita sok masuk dah lagi ni. Sok ni sama ada sok masuk waktu ataupun sok habis waktu. Sok masuk waktu ni masuk dah lagi belas semaya belah-belah. Jadi makna tak yakin kata masuk waktu, maya itu tak sah juga. Walaupun kena dalam waktu sekalipun, tapi kita tak yakin masuk waktu, tak sah juga. Supaya tu juga Allah kah habis.
Ada dak lagi subuh ni ya habis dah. Bangun lewat sikit tu kita pun dak sok. Ada kata ada kata ada. Melah semaya kalau ada, semaya tunai lah. Manakala duduk le waktu pakai tunai. Jadi kalau kita sok habis kata habis tu buat batullah, kita bolehlah kita tunai. Maka semaya kita tu dak sah juga walaupun waktu tu ada lagi. Sebab ya syarat nak sah ni kena yakin masuk waktu. Nah, yakin masuk waktu. Nak yakinlah mana? Dengan mana-mana alamat tanda-tanda kata masuk waktu. Kalau zuhur tu gelicir ataupun rebe ataupun je, itu yang panggil tanda alamat kata masuk waktu. Nah, ramak tak boleh. Ramak tu tak boleh. Makna yakin ni dengan laktan di antara matahari gelicir nampak bayar sengit ataupun tak bayar je pukul 12.30 dah ataupun rebe dah. Kalau bahasa tak ada beg apa agak burung tu kukuk dah zuhur dah tu. Ia panggil sepengah orang dulu. Bayar kukuk tu yang kata masa tu lah. Dah. Dengan tak ada je tak ada apa mengikut keadaan suasana yang dulu, tahu dengan air, dengan burung, dengan gapo ni tanda kata waktu tu. Jadi kena ada dalil. Kalau gitu apa cuci dah besar, cuci tubuh badan kita pakai tempat semaya dan katuk arak dan kena tahu masuk waktu. Yang kelimanya syarat dia tu kena hadap kiblat. Ni kita nak kecek panjang. Yang kelima syarat nak sah semaya kena hadap kiblat. Tu syarat. 5 perkara. Rukun dia 13. Ustaz dak Nabi lah rukun semaya 13 tu. Tapi nak royak katanya syarat dengan rukun ni benda lain-lain. Syarat lain, rukun lain, tapi manakala penuh ia katuk supatullah ya. Pun katuk daripada syarat tak cukup adalah semaya tak sah. Pun katuk daripada rukun tak kena atau tak cukup ada sah juga. Ia panggil syarat dan rukun ni menjejahkan kepada semaya kita siapa tak sah. 5 syarat kita tinggal mana-mana sah, menjejahkan semaya kita tak sah dan tak laku. Rukun 13 rukun tu bila kita tu buat tak cukup, mana-mana sah hak 13 menjejahkan juga kepada tak sah dan batal. Dia panggil nasbah jejah tu sama ya, tapi benda lain-lain, syarat lain, rukun lain. Menjejah rukun misal katanya 13, hak kita tak tahu rukun semaya 13, kita tahu lah kok bila boleh tak boleh tak kira, bukan nanti ingat nanti buat kena. Ya benda ni bukan kata semaya sah dak rukun 13 dak ingat, dak kira ingat tak ingat ni. Bukan nanti ingat pun buat tak kena saja juga. Kita bila tak boleh tapi kita buat semua 13, mendatangkan 13 tu dan kena pula maya kita sah. Sore ni bila ingat, bila boleh 13 rukun, piye buat tak kena. Ataupun piye buat dengan tinggal mana-mana sah, tak sah juga. Sebab ia bukan nak ke bila ingat, ia nak ke patibak semua 13 tu. Patibak dah we kena, baru ia sah. Ia supaya tu tinggal selalu. Misal kata kalau rukun tadi 13 tadi tinggal mana-mana sah, ia tak sah. Jejah dia. Ataupun buat semua 13 tu tapi tak kena, ada sah juga. Ia banyak cara menjejah ni. Tinggal selalu pun sudah, buat tak kena pun sudah, buat tak cukup pun sudah juga. Pendek kata kalau rukun 13 tu kena buat semua, we kena dah cukup. Tu dah. Nasbah baca Fatihah ke, rukuk ke, sujud ke, iktidal, dah semua tu kena buat we kena. Tinggal tak leh, buat tak kena. Buat tak kena supaya tak buat. Ya ke gitu. Buat tak kena supaya tak buat. Buat tak cukup supaya tak buat. Baca Fatihah tak kena supaya tak baca. Tak ada kata we setengah dak ke? Dak supaya tak baca dah. Ya ke lagu tu. Mai pan selalu dah. Syarat tadi. Hak kata 5 perkara ustaz katanya cuci hadas kek dafsar. Lepas tu cuci pakaian kita, tubuh badan kita, tempat semaya kita. Yang tiganya tutup aurat. Tutup aurat ni tambah pula 2 perkara, satunya kena lega, lepas tu tebal.
Dah. Kena lega sikit lepas tu tebak. Kalau yang tina agak kena pakaian tu tebak, lepas tu pakaian tu kena lega dah luah. Kalau spek rapat padahal tebak, mengikut pendapat nak cakap la ni, ya bila kata tak sah juga tutup aurat lagu tu walaupun katuk tak nampak kulit sekalipun. Ya nak lega kerana tujuan aurat ni, ya panggil maksud yang Tuhan tutup aurat ni kerana nak jaga fitnah. Ni yang panggilnya hakikat maksud hak yang nak. Katanya apa tutup aurat? Tak sewe ada fitnah. Kamu dia mana kalau tak sewa ada fitnah, lalu tu ya buat pakaian tutup aurat tu warna hitam lah, warna kasar-kasar, lega-lega. Tengok bayah esok dia pakai ya lega. Jadi tak ada fitnah. Bila katanya spek dan nipih, ya panggilnya duk jadi petenah situ. Laksananya maka obat tak siap. Tujuan waktu tutup aurat nak berobat supaya tak si petenah. Pakai dah laksana makan dah tak siap tu lah. Jadi pakai dah kau tambah fitnah. Tu yang panggil medai pun dia panggilnya seolah kata tak sah. Karena apa? Karena maksud tidak tercapai. Sebab tu mujtahid di hari ni petinya ulama Mesir ni bila kecek hak aurat, ia tambah dua syarat, satu tebal, yang keduanya lega. Kalau turut kecek lagu dulu, ya naknya tutup aurat ya kecek gitu ya. Tutup aurat maknanya arif tina di antara semua tubuh badan, mereka muka dah tapak tangan dan dia tak tambah kata lega atas spek dak kecek dah dulu saya tu. Bamari nak bincangkan learning, ia tambah satunya kena lega, yang keduanya kena tebal. Kalau lega pun kalau nipih dak nampak bulu rama nampak apa, dak sah juga. Lewah tapi nampak bulu rama, dak sah juga tutup aurat. Ni hak nak bercakap lah ni. Dah semaya apa tu juga. Misal kata kita semaya wak kanon dengan kain puan ni, dengan kain getah ni, kain getah tu. Patut nampak itu akal kain getah. Nampak belum rama, nampak kulit sah tak? Tak sah sebab tu. Tutup lebih tapi nampak, tak sah. Ayat naknya tak seri nampak. Tutup aurat dah. Lepas tu ustaz katanya syarat saat ni tutup aurat, patu salaginya masuk waktu pahadap kiblat. 5 ni tiap cak dia semaya kena cukup. Ya panggil luput mana-mana sah atau tinggal mana-mana sah atau tak kena mana-mana sah, maka semaya kita menjejah kepada tak sah juga. Seperti katanya cuci dah kiak dah besar, kita kena ambil air semaya. Mek dah tak kena. Tu. Syarat tamu tu kita patibat dah, mek dah air semaya. Tapi mek dah kena. Tak sah mula air semaya kita. Maka semaya kita pun menjejah kepada tak sah patu. Bukan dak wak tapi tak sempurna. Umpama basuh tak rata, tak sempurna ni lah. Lagu tak sempurna. Basuh kaki tak rata ataupun dengan sebab ada getah dan sebagainya, artinya panggil tak sempurna, maka tak sah patu. Jejah situ. Ataupun tutup aurat tapi tutup aurat tak jadi kena sepengah kusarah. Ataupun tutup aurat tapi kain carik itu kita nampaklah kulit kita. Ataupun luput syaratnya tutup aurat dah. Kain kita tu cuma. Maka semua tu dia panggil menjejahkan semaya kita tak sah. Tu yang panggil syarat tu, syarat. Apa nak kata serut kata syarat ada rukun ni, mana-mana dua ni tu sekiranya tak sempurna, maka menjejahkan semaya kita tak laku. Habis. Kalau gitu klik kepada cerita ustaz nak kecek. Syarat yang kelimanya menghadap kiblat. Artinya tiap cak semaya wajib kena hadap kiblat. Kalau tak hadap tak sah. Hadap tak kena pun tak sah. Tak hadap lalu pun tak sah juga. Kalau gitu, ya katanya bagi kita sini, kita nak tahu dana kata kiblat dek ke arah mana. Ya kena tahu. Maka mengikut di dalam perkataan Sayyid Sabiq le kitab dia, ya katanya ia kena ada dalil-dalil
tanda-tanda kata kiblat duk pihak mana. Apa kita sini kita tahu celak mata masuk kena kata kiblat duk pihak jatuh kita. Hak kita tahu mari dah. Nah, kalau tempat yang kita tak tahu, kita pergi ke mana, pergi nari arah mana, naik ke batu betul batu masuk tempat nak semaya. Nah, ada pening tak tahu ke arah mana, dia kata tanda kiblat tu tengok mihrab dia. Kalau musalla masjid ikut tanah arah mana tu dah. Hak tak buat jemaah ada mimbar gini. Bahasa hak masjid saja tu nak tahu kiblat duk ke mana, tengok mihrab. Mihrab ni tempat tikmid duk lah. Nah, mihrab tempat tikmid duk dak pai sikit. Ya wa hak ni panggil nama dia dah nama sijil. Mihrab ni sepik dah ni lagi. Mihrab duk kut tu lah kiblat kita. Tu balik kita tak kenal dah. Tak apa pakai bus lah, pakai kemtik boleh juga. Nah, ayat panggil bus lah maknanya kemtik. Bila mana kita tu tak tahu kiblat ke mana, tak kemtik tu turut kot tu. Tu hak cara tahu. Ada pun tak ada apa sekarang. Kemtik pun tak ada, mihrab pun tak ada. Ana. Misal kata kita kena pergi pecung mana-mana. Nah, ada sini kena pergi pecung hajai ataupun bakok ataupun kawasan luar pada jawab kita pening. Pening ni kalau kita pergi sampai malam dia mata pening gapo tari dak ada. Tak apa kalau kita tu pergi masuk siang hari, pergi masuk hotel pukul 9 malam. Mengarik tu kita jamak dah. Nak haya tak ada pula seperti bakok. Pergi bakok sampai bakok pukul 5 nak pergi sampai hotel tu dah. Mengarik tak kereta niat saja aku mentakhirkan sembahyang mengarik ke dalam isya. Atau saja aku jamak mengarik dalam isya kari. Gigi tu siapa ada hotel tu pukul 9. Pukul 9 masuk hotel buka duk leha. Duk nak maya dak ke mana. Nah, kadang-kadang hotel hak bahasa halal tu ya ada lusa juga. Nah, ada isyarat nak panah ke pihak lengok tengok ke atas tak ada dinding pun tak ada pening kita. Anak maya dak ke mana? Nak tengok matahari tak ada. Nah, duk dalam kedai. Tu satu benda hak yang panggil kita tu tempat kita tak tahu kiblat. Nah, manakala ketika tu kita terbakok hajai pun kalau kita pergi sapa malam pening juga. Nah, mereka hotel hak halal apa? Nah, hotel halal ya tak atau luksa dia tak gapo hak tempat orang-orang Islam kanak-kanak makan pergi pecung tu balik ya tak lah. Lepas tu bahasa hak sakung benar-benar tu gak pakai tak ada dah lah. Apa kita nak semaya nak tahu dana. Tengok matahari betul ni. Hajai tu ya bukan nanti bakok dak. Nah, maka di situ bila siapa tangga tu dia kata orang nak semaya tu wajib dia kena tanya orang. Wajib kena tanya orang dah. Lepas tu kita nak tanya dia. Nak tanya orang, bolehlah kita tu kalau ada orang boleh tanya, wajib kena tanya. Kalau ada orang boleh tanya, wajib kena tanya. Akhir sekali nak tanya orang tak ada arah juga. Ada cara nanti bawah, kata bawah tu dah. Ambil tempat istiqbar dia tu. Tempat duk timur orang masuk tubik panggil istiqbar dia tu. Tu bawah tanya, teka-teka tasak kiblat. Ya mai ruru tak tahu kak kiblat ke apa. Nah, tanya kiblat ke mana, mai kau cai mai ruru nah. Tak kita. Panah ayah ke mana. Tu satu panha. Nah. Lepas tu di situ kalau kita tanya orang boleh royak moleklah. Kalau tak boleh royak ya katanya kita kena ijtihad. Ni hukum ijtihad ya bagi. Ijtihad ni dengan makna kita usaha fikir tengok. Qadar yang kita reti. Mari rumah kita masuk hak jam matahari dak ada lagi, mari jalan tu lekok kita pergi ke mana apa? Kita usul setengok aku berasa lening. Nah, setelah kita fikir tengok. Tadi naik hotel wasal kiblat lek tu, bodoh atas tu pening dah. Tapi kita hukum boleh aku berasa lening. Kita semaya mengikut hak kita berasa. Setelah kita putuslah hati kita katanya kok ning dah kiblat ni, kita buat kat tu. Tu dah. Setelah kita tu cari dalil-dalil qadar kita. Cari latar qadar kita berasa balik tu kiblat kita semaya ada kat tu.
Tu. Kalau tak boleh tanya, tapi kau boleh tanya, ia kena tanya dulu. Kalau ada yang tanya kita tak tanya, pagi semaya tak kena, tak sah. Orang boleh tanya ada, kita tak tanya. Semaya pula tak kena dengan kiblat, semaya kita tak laku. Kalau kita tanya tak apa, tanya je pun tak tahu juga. Pak kita buat mengikut ijtihad kita, hak tu sah. Sebab dia katanya bila kita ijtihad siap dah, wa salatuhu sahihatun wala i'adah alaih. Semaya dia tu kena tak kena kiblat pun sah, dan tak mesti kena wak semula semaya dia. Bila kita tu ijtihad dah. Tapi ia hukum kena tanya dulu. Ustaz pergi Mekah buat ni dah. Naik Air India turun di Delhi. Delhi panggil dah. Turun Delhi tu. Lepas tu turun tu ya belum daripada Allah klik tu ya sampai situ tu belum sahur. Bos apa duduk di Delhi tu ya airport ya molek besar. Panjang jalan tak molek lah, amal saja tak ada. Dan ikut nak semaya cuci semua. Airport ya molek. Lepas tu masuk waktu gagal nak semaya ke mana? Malah ada budak wiring, budak India tu okey. Budak India tu okey tu nak pergi kana tu. Dah hukum kata kena tanya dulu. Tapi tanya pun dia tak reti. Pada tanya kata you Muslim? No, ya tanya. Tanya mu Islam tak? Ya tak, aku Hindu. Apa kata Hindu kacuk satu. Nak tanya kiblat ke mana? Tak, dalam kata ya Hindu. Coba kata yes I Muslim. Tak apa kita tanya kiblat boleh. Tapi bertanya nama Islam tak kata Hindu. Cuk dekat tu dah. Dia tanya Hindu saja. Apa tu semaya kada ijtihad kita. Ijtihad tu kena tak kena tu tak tahu lagi kita, tapi tahu sadak betul. Semaya pada hak kelung lain ya banyak dah banyak seh kau dah. Kelung lain tu ya duk di cong lain. Demo semaya sini gi jalan kau nu. Nampak demo nu hadap dia ni. Kita hadap kau ni. Dia nak sepa hak mana kena tu, tapi kita turut ijtihad kita. Tanya demo mana hadap kau ni. Ya tu ya tanya orang tu ayat ni kena. Jadi dia ni ya orang tepat teh royak. Orang India, orang Islam, orang ada tak lek ni kiblat. Nyata tak semaya dah tak kena. Tapi tak kena apa? La i'adah. Tak kena buat semula dak dah. Fasalatuhu sahihah. Semaya kita tu sah dah kerana apa? Kerana kita ijtihad kot tu. Tapi kerana buat asal semula pula, takdirnya asal kalau kita pergi pindah pergi tempat lain, ia kena ijtihad semula pula. Kita pindah turun airport lain pula. Ijtihad semula pula. Tadi kuasa lek ni nak pakai hak kita hukum tadi tak boleh dah. Kena ijtihad yang kedua. Kalau wasanya kod ni, maka hak mula-mula tu kena tinggal turut ijtihad yang kedua. Bukan kata aku ijtihad dah puasa kod ni, duk kod ni talak jatuh mana pun tak boleh. Dah. Kalau bukti tempat yang kedua kena pisah pula kiblat duk kod mana. Bila hukum kata duk ni, walaupun tak serupa dengan hak dulu pun kena tinggal hak dulu, pakai hak ijtihad yang kedua. Ya hukum tu baik gitu. Tapi semua tu ya ada kata dia, satunya tanya. Kena tak kena tanya dulu. Nampak tak ada siapa dia pandang, kita boleh ijtihad gitu. Lepas tu dia katanya hukumnya wala i'adah dan tidak kena buat semula. Tu dah. Habis itu. Ada apa yang katanya fa in tabayyana lahul khata asna salati pastadara ilal qiblati wala yaqta'u salatah. Tengok. Dia katanya fa in tabayyana lahul khata. Jika dalam hal kita duk semaya tu, dalam hal duk semaya tu tahu kata salah. Duk semaya kot ni. Bos semaya boleh dua ke boleh ke? Ada anak tepat kata kok ni. Dah dia tak nak kecek ke kita luar. Dia kata dah kena. Dia tak kena kok ni. Dia buat tangi terti dah. Jadi nyata kata kita salah. Dia kata jika nyata salah tengah semaya, istadara ilal kiblati. Kita kena paling hadap kiblat. Hadap ni dah salah, kena istadara pusing mai hak kena tu. Jadi dia kata wala yaqta'u salah, dan kita tak kena berhenti semaya kita. Tak ada kata tak kena berhenti solat semula. Tak boleh.
Semaya boleh 2 rakaat dah. Orang kata tak kena ke belakang ni, betul ni kena. Kita batal semula tadi semaya tak kena, usuli semula. Tak ada lagu tu. Tak ada usuli semula tak ada kena. Tak. Bila kata tak kena kot ni, bagi rakyat tolik ni hak sahih. Kita apa paling kot ni. Boleh dah berapa rakaat, walaupun 3 rakaat, ada sekaat yang nak sudah sah semaya dulu tu, tak kena apa? Tak kena kita batal, tak kena usuli semula. Ya hukumnya lagu tu. Sebab dalil lah mana? Dalil hak katanya jika kita tahu kata salah tengah-tengah duk semaya, kita tu kisah dan kita kisah pusing teruk kiblat hak kena, dan kita tak kena kerat atau putus semaya kita tu, ya katanya dalilnya ialah hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar ni ia berlaku di semaya di Masjid Quba. Hadis Ibnu Umar ya katanya Fa'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar ni nama penuh Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Dalam banyak-banyak anak ya, Abdullah ni lah hak dia sanjung. Hak lain lagi tu tengok ada ke anak Ibnu Umar hak lain lagi panggil hak masuk le banci sangat tak masuk. Nah, Abdullah sorang. Sebab Abdullah ni orang sangat-sangat pengaruh dengan dia. Kalau kita baca sejarah Sayyidina Umar nak mati ni, ketika dia tu kena tikar tu dah, atas dasar dia jadi khalifah tu, ada dah orang yang minta izin di Sayyidina Umar untuk nak mubayaah akik anak ya Abdullah tu jadi khalifah ganti dia. Faham? Ya tak hati lagi. Tapi kerana orang kampung tu, orang Madinah tu ada pakat kena kepada Ibnu Umar ni, kena ke Abdullah tu, ganti tempat Umar tu. Ada orang nak situ dan sena ke Sayyidina Umar lagu tu. Tapi Umar ni orang baik. Nah, orang perangai molek, orang reti sakung, reti hukum Tuhan molek, ia partisip tak sah. Nah, tak sah tak. Boleh jadi kalau tak lah ni dia mau pilih dia kerana malu kat dia hidup je kata. Tengok dia dah. Dia dah hidup lagi, dia mau ingat ke dia mau boh lah Abdullah nak dia tu. Nah, dia mati dulu. Dah Abdullah ni ada kelayak ke, ada kuam sama, ada sifat-sifat yang boleh duduk situ. Nah, orang tak ya apa tu lah aku mati. Ya ya nak dah. Maknanya kalau anak dia ni ada kelayak ke, tak mesti tak masa dia hidup. Dia mati pun. Orang tak kalau dia tu ada kelayak ke, ada kuam sama yang boleh duduk situ. Jadi makna dia ni tak ada duk nak akak anak dia lalu dak lah. Nah, dia mau perut sendu nak tu lah. Dia kata belah lah dia mati dulu. Nah, kalau anak dia ni ada kuam sama, ada kelayak ke sungguh, orang kena kik apa tu lah. Dah orang panas sungguh. Tapi boya mati tu dak naik Umar dak lah naik dia ni. Nah, naik Osman. Tak naik tak enak ya dak lah naik Sayyidina Osman. Tu ya kejujuran. Nah, kejujuran Sayyidina Umar ni siapa tangga tu dia. Kena kita lah ni enggak tepuk tangan. Nah, tak lalu. Dalam ni tak apa saya nak tak lalu kakak ada aku tak ada tak boleh. Jadi gitu. Ayat dak. Ni kejujuran dia apa? Kejujuran di dalam pemerintah. Habis. Patu Abdullah kata ana. Ya katanya annan nabiyya bahwasanya Nabi Muhammad ya katanya bainaman nasu bi Qubain. Pada satu ketika adalah manusia bi Qubain di kampung Quba fi salati subhi di dalam semaya subuh. Berlakunya jadi orang-orang ahli Quba tu tengah-tengah duk semaya subuh. Quba kampung duk dengan masjid Nabi tu. Kalau turut kita duk periksa tanya dah orang-orang biasa lah tu sawak-sawak kereta tu, dia kata 7 batu 7 kilo duk di Masjid Nabawi dengan Masjid Quba ni dia panggil takriban lebih kurang 7 kilo. Lebih kurang bukan bizab tak, bukan atau 7 kilo neting tu dah lebih kurang 7 kilo. Lepas tu kerana di Quba ni kampung besar, dan Masjid Quba ni masjid hak mula-mula Nabi buat sebelum buat Masjid Nabawi. Bukan kata di Madinah tu Masjid Nabi dah mula buat, dak, masjid ni hak mula buat. Masjid Quba ni mula-mula Nabi bina ketika dia masuk Madinah, berhenti di Quba 2-3-4 hari, dia Nabi kita diri satu masjid tak nama Masjid Quba usisa ala taqwa, tak nama situ. Tapi
wa atas rupa bukan sudah siap pola ni ndaklah. Nah. Niat masjid ambil batu likung-likung, ambil buat perabung sikit dengan darah tamat, maka tak nama Masjid Quba. Lepas dah tu baru Nabi kita pergi masuk Madinah. Karena Nabi sapa di Quba tu hari senang rasa Rabu Khamis. Jemaah tu Nabi masuk Madinah. 4 hari duduk situ, Nabi buat sebuah sijil situ. Jadi mula-mula sekali Masjid Quba tu. Nah, 7 kali dengan masjid Nabi tu. Lepas tu orang situ duduk semaya subuh. Dalam hal semaya subuh tu, dia katanya izja'ahum atin, tiba-tiba datanglah kepada mereka itu, iaitu gilah kepada orang-orang semaya subuh di Quba tu, atin oleh seorang yang bawa pesan ni ataupun bawa tugas daripada Nabi kita. Mari seorang yang datang bawa berita, bawa tugas, bawa arahan Nabi Muhammad, suruh merayak kepada orang duduk di kampung Quba tu. Nabi sang suruh mari orang tu. Bila demo tu mari, maka rayaklah orang hak mari tu, rayak kepada orang duduk di Quba di semaya tu, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailah Quran. Dia kata sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tu diturunkan atasnya Quran semalam. Ya dah Nabi suruh rayak gitu. Nah, di rayak tu semalam turun ayat Quran atas Nabi Muhammad, waqad umira ayyastaqbilal Ka'bata, dan Quran tu suruh bahawa menghadap dalam semaya tu kepada Kaabah, kepada Mekah. Bila suruh gitu, pastaqbiluha, maka orang duduk semaya di Masjid Quba tadi, istaqbiluha, hadaklah mereka itu akan Kaabah tadi. Wa kana wujuhuhum, dan adalah muka-muka mereka itu ila Syam, duk semaya hadap kepada Syam, iaitu hadap ke Baitul Muqaddas. Pastadaru ilal Kaabah, mari berita suruh hadap ke Kaabah, mereka itu pun pusinglah kepada hadap ke Kaabah semula pula. Berita ni hadis ni jawab dalil kata, kalau kita tahu katanya salah hak mula-mula, tak kena berhenti, dan kita pusing ngikut mana hak kena, sebab berlaku para sahabat ni. Sebab tu jawab dalil kata, wa in tabayyanal khata', jika nyata salah tengah duduk semaya, maka kita pusinglah mengikut hak bahasa kena. Rakyat tak kena lek ni, asal semaya kot ni, pusing mai lek ni, tak kena berhenti, tak nak salih semula. Duduk situ. Jadi hadis ni, hadis ni kita tengok cerita ni, para sahabat semaya di Masjid Quba ni, boleh kita serut kata semaya subuh pada waktu ni ialah 2 kiblat juga. Faham Ustaz ayat dah? Tengok dah cerita ni, para sahabat semaya di Quba, belum daripada orang rakyat berita suruh hadap ke Mekah tu, orang Quba semaya hadap ke Baitul Muqaddas juga. Ya Baitul Muqaddas dengan Mekah ni, kalau duduk Madinah agak, hadap ke Syam tu sebelah hulu, hadap ke Mekah ni sebelah hilir. Lagu tu halu dah. Hulu hilir. Kau kita ni jatuh. Kita tak jatuh. MC orang Sudan sana tu, orang Mesir, orang Libya, orang Tunisia, orang Morocco hadap naik. Dia tak supa tu dah. Orang di sana tu, Egypt, Libya, Tunisia, Morocco, Algeria, apa tu dah, ada naik semua semaya. Karena dia tu lek jatuh dan lek naik. Orang duduk di Syam, Mekah dia tu kena hadap ke hilir. Syam sana, Mekah duduk ni. Orang duduk di Yemen, praktik Yemen, praktik Ethiopia, sebelah Afrika lagi tu, kena hadap balik ulu. Bukan ada jatuh kita dah. Kata dah. Lalu tu orang masa tu hadap Masjid Quba ni duk semaya hadap lenu. Tiba-tiba dia tak rayaklah semaya boleh setengah ke boleh banyak mana, tapi bok dia rayak kata Tuhan hadap ke Kaabah, maka mereka itu paling hadap ke Kaabah. Di sini nunjuk kata semaya subuh di Quba ni satu waktu tu 2 kiblat betullah. 2 kiblat satu waktu subuh tu. Tapi ulama tarikh, ulama sejarah, ulama
apa WhatsApp ni, ya tak ada tak nama Masjid Quba ni, tak ada tak nama Masjid Kiblatain. Ya tak ada tak nama Masjid Kiblatain situ. Padahalnya hikam supaya ni di Madinah ya ada selagi Masjid Kiblatain. Ya hikam jadi sepaning juga. Tapi jadi Masjid Quba ya tak ada nama Masjid Kiblatain. Padahal subuh tadi itu ialah dua kiblat ya semaya. Tengah kot tu setengah kot ni. Tanya, apa para sejarah, ulama tarikh, ulama sejarah tak nama Masjid Quba, tak ada tak nama Masjid Kiblatain ni? Kerana Masjid Quba ni Nabi tak nama dah Masjid Quba. Bahawa Nabi buat tu Nabi tak nama, sudah siap dah dengan nama ngapa. Nah, buat sudah masjid tak nama Masjid Quba usisa ala taqwa, nama siap. Bila nama sudah dah, mari hikam lah mana pun, ia tak ada ubah lah pakai nama asal lah. Walau hikam mari pun tak ada ubah nama Quba, duk Quba situ lah. Padahalnya sejarah ni kita boleh serut kata subuh dalam Masjid Quba tu dua kiblat juga, setengah hadap Baitul Maqdis, tengah lagi hadap kepada Mekah. Nah, tu cerita so. Kamal dia masa tu ya masjid di Madinah ni ada 3 ya masa tu. Masa hak berlaku cerita ni ada 3 buah ya. Mula-mula Masjid Quba ni hak Nabi buat mula. Bahawa Nabi pindah giduk di dalam bandar Lemberang Madinah tu, Nabi buat satu masjid, Nabi tak nama Masjidun Nabawi. Terkenal kata Masjid Nabi tu. Nah, lepas tu bila mana Nabi duduk di Madinah, orang pun ramai suka jemaah, senang suka hidup dengan Nabi. Ada satu tempat, satu kampung, nama kampung Bani Salamah. Satu kampung ada. Kampung Bani Salamah ni pun dengan masjid Nabi ni dalam ni kilo 7 kilo juga lebih kurang. Di kampung Bani Salamah ni. Lalu tu ahli kampung Salamah tu mari minta di Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kami berasa nak mai duduk tepi ni. Kerana jauh nak jemaah payah tengok dah. Duduk dek nung tu orang penuh duduk jemaah dengan Nabi di Madinah. Ya duduk jauh, duduk di Bani Salamah tu jauh sikit, ni kilo 7 kilo. Lalu tu keinginan dia kerana tekan ni nak jemaah dengan Nabi kata, ya kau anu yak di Nabi kata kami, puak-puak kampung kami, anak beranak kami tu pakat nak minta di Rasulullah nak mari pindah duduk dekat masjid Nabi. Nabi mai anu yak, Nabi dak oi. Nabi tak duduk dak nu, tak apa dah. Nabi tak ginilah, buat masjid selagi dah. Nabi izin dia. Dah. Nabi izin dia buat satu masjid. Dah nak jemaah buat masjid selagi dah tu. Lalu tu dia buat satu masjid. Buat satu masjid ni dia tak ada tak nama gapalah. Buat masjid, jadi orang keliling Kelala tu pakak panggil Masjid Bani Salamah. Mudah-mudahan kata supaya sini begitu sudah buat masjid. Lepas tu nak tak nama lalu, orang keliling Kelala ni panggil Masjid Cerai gitu dulu. Nah, Masjid Cerai. Gitu ya. Nama tak ada lagi. Betak nama ya ada nama dia lah. Masa tak ada ya bagi kampung atau Masjid Fort Cerai Tadung. Dek gitu dulu. Lepas tu kita tak nama tu baik nama dia. Supaya ni bayawak sudah satu masjid, orang keliling Kelala tu pakak panggil Masjid Bani Salamah. Makna nasbah kepada orang kampung situ. Karena kat tempat tu Fort Bani Salamah saja, dia tak ada banyak. Kampung kat Arab bukan besar bagi kita gini. Nah, tak besar. Bila ya buat masjid situ, ya duk semaya. Jadi Quba sah, Masjid Bani Salamah sah, Masjid Nabi sah. Berlaku ya masa tu duduk dalam lepas daripada Nabi hijrahnya dalam setahun 4 bulan ya. Nah, dalam setahun 4 bulan. Nabi hijrah duduk Madinah setahun, pas buat pula 4 bulan lagi. Nah, dalam 16 bulan gitu mo ya. Baru Tuhan tu turun ayat Quran suruh pindah kiblat. Tu ayat Quran tu ayat hak Tuhan suruhnya ayat qad nara tu lah. Nah, qad nara taqalluba wajhiyaka fis sama' tu. Tu ayat qad nara tu. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' qala nuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ayat tu nah duk dalam surah Baqarah ayat tu. Ayat ayat hak katanya paling kiblat tu ialah ayat duk dalam surah
Al-Baqarah, ayat pindah kiblat. Apa turun ayat tu? Tuhan kata fawalli wajhaka syatral masjidil haram, surah Baqarah ayat 144. Nah, maka turun ayat tadi itu makna masjid Quba dah, masjid Bani Salamah pun dah. Quba pun hadap kepada Baitul Maqdis, masjid Bani Salamah pada gunung, masjid Nabi pada gunung masa tu. Bawa turun ayat ni lepas Nabi kita upaya dalam ni belah bulan. Nah, bawa turun sini nyata kata pawali itu Yesus petah ayat. Ayat tu petah sehadap ke Mekah. Maka ayat turun ni turun malam. Turun malam tak Nabi Muhammad. Jadi tu hewan tu ayat pun kenalah kerana masa panjang. Turun malam tu dia kira lah subuh hadap ke Mekah selalulah. Kerana turun malam. Apa turun malam Nabi pun bawa dekat-dekat subuh Nabi pergi masjid ya, tubik masjid Nabi ni. Tubik yaumah ya dengan masjid dekat tu lah dah. Masuk masjid Nabi, para sahabat tubik mari. Nabi suruh 2 orang sahaja. Nabi suruh 2 orang sahabat ni, seorang ni Nabi suruh pergi royak ke orang duduk di masjid Quba. Ada mau pergi royak ke para sahabat di masjid Quba tu, katanya Tuhan suruh hadap kepada Kaabah semula pula. Tu panggil sangka hak Nabi pergi. Perintah arahan Nabi suruh orang royak sana. Orang ni pun bawa Nabi perintah itu pergi. Gi saat itu tengah-tengah duk gi tu moga 7 kilo dah. Masa di antara dekat kat subuh dah masa tu. Jalan 7 batu tu jalan ke Hemah ke wallahu alam dak rayak sini. Orang hak Nabi arah tadi tu gi sapa di Quba ni orang duk semaya subuh dah. Jadi dama tu tak tahu katanya Tuhan sehadap kok ni dah. Karena Isa mana dak gunung. Bah subuh tu tak ada gunung lagi. Ada gunung. Nabi di Madinah ni ada kau ni berat zakah dah. Karena apa? Karena ayat tu semalam dah sehadap kau ni. Ada kepada Kaabah. Nabi semaya subuh di masjid dia mana tu ada kepada Mekah. Semua 2 rakaat subuh. Orang duduk di Quba tak tahu gapo. Ada kepada Baitul Maqdis. Tengah-tengah semaya orang hak Nabi suruh pergi royak tu siapa di Quba. Siapa Quba tengok orang duduk semaya dah. Nak royak sudah semaya, perintah Nabi suruh royak hadap kiblat, soal kiblat. Kalau cerita lain sudah semaya tak apa royak. Ni cerita lah semaya. Dia pergi mana? Ya royak lalu. Nampak dia mau semaya pun royak betul lah. Kata semalam turun Quran ke atas Nabi dan disuruhkan semaya hadap kepada Kaabah. Orang duk semaya Quba tu dengar dia mau nak royak, istadaru pakai hadap kau tu paling hadap kau ni dalam subuh tadi. Jadi seru kata subuh tu 2 kiblat juga kok ni gatik kok ni gatik. Tapi dak nama masjid 2 kiblat tu. Dak nama sebab apa? Sebab nama syahadah masjid tu. Kata nama syahadah. Sore lagi tu Nabi suruh pergi royak di masjid hak Bani Salamah tadi tu. Tapi orang ni tu tak tahu dah kitab dalam nah pun dah sejarah pun tak ada royak sebab gapo. Ya pergi sapa di masjid Bani Salamah tu. Subuh tu tak sapa lagi, zuhur tu tak boleh tahu lagi orang dak tu. Gi tahu asal. Hak tu pelak mana wallahu alam. Orang hak Nabi sang kata pergi royak sana dah. Boleh jadi yogi uzur ke atas pokok mana tu. Jadi orang duduk di Bani Salamah tu semaya subuh pernah niti hadap kepada Baitul Maqdis. Sini ada orang ni dah dia tak tahu. Asah apa tu dia tak tahu lagi. Lepas tu zuhur pun tak tahu lagi. Dulu bukan ada ramai pola ni dah telefon tak ada, payah juga hubungi pergi mari tu. Zuhur pun orang sana tak tahu lagi, dah hadap gunung lagi. Bopia asal ya baru orang hak Nabi suruh tu. Hak Nabi sang di royak tu bo asal gi sapa di Quba orang. Sapa di Bani Salamah tadi. Bila sapa di masjid Bani Salamah tu sapa mari orang duk maya sadah juga ya sapa. Orang duk semaya asal ada ke Baitul Maqdis. Kan dah tak tahu pas sekarang kata Nabi hadap gunung dah.
Manakala tengok orang duk maya sadah, ia nak hati royak sudah, maka benda hak sakut dengan semaya kena royak selalu. Kalau sakut royak cerita lain sudah semaya pun boleh royak. Ni benda nak ke masalah semaya. Nah, ya royak lalu katanya semalam diturunkan wahyu atas Rasulullah suruh semaya hadap kepada Kaabah. Orang duk semaya di masjid Bani Salamah tu dengan berita Kamsar dan Nabi, hadap ke tu paling hadap kepada Kaabah semula. Hak tu mayasa. Tapi oleh kerana masjid ni itu yang nama tak ada tangkan lagi, nama tak ada resmi, nama tak ada disetujui oleh ramai. Nah, bermolek hikam nasabah semaya tu hadap kot ni setengah. Lalu tu puak kampung tu tak nama masjid tu Masjidul Qiblataini. Ya tak nama Masjid Qiblataini, masjid semaya dua kiblat. Maknanya berlakunya semaya asar dan berlaku semaya asar separuhnya hadap ke Baitul Muqaddas, separuh lagi hadap kepada Baitullah. Dalam semaya asar tu kita tengok mari Hikatullah ya. Takut keliru kata, apa hak ni tak ada masjid Qiblatan, hak ni tak nama Qiblatan, hak ni kerana nama tak ada resmi. Masjid Bani Salamah ni tidak ada nama yang resmi, nama yang apa ni, yang kena, yang tangkap pada syarat, pada agama tak ada. Cuma panggil gitu ya Masjid Bani Salamah, tak ada tak nama yang resmi dah. Ada apa ni yang nama resmi dah, Nabi tak tukar nama dia. Padahal dua kiblat juga semaya subuh tadi. Hak ni semaya asar. Berlaku. Nah, contohnya cerita ni bila kita pergi ke Mekah, galiknya mursyid-mursyid ataupun syekh-syekh tu, bila dia bawa kita pergi sini, ia sarah kurang kena sikit. Ustaz dengar banyak orang dah. Nah, ia sarah kanan. Yang atibai katanya Masjid Qiblatan ini ialah satu masjid, nama Qiblatan ini kerana semaya berlakunya dua kiblat. Nah, pada mayasa yang mana Nabi kita duk semaya dengan sahabat sini, dah Tuhan turun ayat Quran hadap kepada Mekah, Nabi pun hadap ke Mekah lalu. Tak kena kata gitu. Tapi banyak kecek gitu. Tak kena. Pasal dua masjid ni, sama ada Masjid Qiblatan sendiri, hak Bani Salamah sini, atau Masjid Quba sendiri, Nabi tak ada semaya situ. Nabi semaya masjid dia. Nabi semaya Masjid Nabawi dah ni. Sebab tu dia jadi belik sini tu. Kalau Nabi ada sini, tak payah kita nak cari hak sahih ke tak kata Nabi tak ada sini. Yang mana dia mengata Nabi semaya dengan sahabat di masjid ni, batu Yesus hadap ke Mekah lalu. Nabi dah sahabat pakai palik lalu. Nak tahu katanya riwayat ni, tarikh ni, cerita ni sahih ataupun tak sahih, boleh kita pisuk lalu dah. Pisuk kan? Satunya ayat Quran. Kamsang hak Tuhan suhadak ke Baitullah tu, bukan turun waktu asar tu dak, turun semalam. Turun semalam lagi. Perintah tu. Sangkan Tuhan tu semalam dah sang kata ada ke Kaabah. Kamar dia mana kalau turun semalam, kalau kita nak pakai kata Nabi ada di masjid Bani Salamah tu dan Nabi ubah nama Qiblatan, kan Nabi ada situ, ia tak jadi hadap kepada Baitul Muqaddas, dia kena hadap kat ni lalu dah. Kenapa? Kerana semalam dah berita hadap kat ni. Lagi hadap apa ni? Kalau hadap ni mana Nabi tak turut tu dak ustaz ayat. Kalulah Nabi ada situ, ia tak laku masjid tu dua kiblat. Kenapa? Kerana perintah semalam dah hadap ke Mekah. Bila semalam dah Nabi negah dak apa kepada Baitul Muqaddas tu. Hadap situ dia kata Tuhan. Tuhan suruh semalam dah hadap kulit ni. Itu dalil kata Nabi tak ada sini. Orang tak tahu lagi, puak sahabat tak tahu. Sebab itulah Nabi semaya subuh hak malam berlaku ni, Nabi hadap kepada Mekah. Penuh subuh tu 2 rakaat. Zuhur pun Mekah, dasar tu benar Mekah pun tak ada jadi 2 kiblat. Kenapa? Kerana Nabi tahu dah Tuhan perintah sadar tu. Masjid Nabi tak kata kok setengah dak. Kerana perintah semalam lagi. Tapi hak dua ni Nabi tak ada sendiri. Sebab itulah orang tak tahu wak kok nu belah-belah, ba tahu apa lain kok ni. Itulah pucuk jadi 2 kiblat. Jadi kita serut kata berlaku cerita ni bukan berlaku atas Nabi sendiri, berlaku di atas para sahabat.
hak nama kiblatai baik, masjid Quba baik, sebab saja Nabi tak ada situ. Kan Nabi ada, nas caya tak jadi dua kiblat. Kenapa? Karena Nabi tahu dah kata tu, hadap ke Mekah. Usalli tak ada Mekah lalu dah, tak ada hadap kat dak dah. Kenapa? Karena suruh tu semalam lagi, bukan suruh les semaya dah. Kan suruh les semaya tu boleh jadi, suruh dulu. Semalam 4-5 najer dah sepetah. Lagi semaya ada kat buat apa lagi? Petah siap dah. Cerita lagu tu. Habis. Kamar dia. Nah. Dua hadis ni. Hak berlaku di Masjid Quba, hak berlaku di Masjid Qiblatain tadi. Balik ulama jadi hak pun kata, bila kita tahu kata salah, nah, tak ada kita tu kena putus kerak semaya ataupun berhenti semaya, bahkan kita pusing ataupun kita paling mengikut kiblat hak mana kena. Arti ustaz kata tak kena berhenti soli semula, ada sebagaimana sahabat ni buat. Kalau soli semula tak kena tadi, ada hubung itu selalu. Kalau asal apa asal zahur pun zahur. Tu dah. Maka hadis ni ya banyak ulama istinbat. Nah, istinbat kan? Manakala berita suruh hadap ke Mekah, maka orang duk semaya tu kita taklah banyak mana semaya situ. Ustaz reti kalau di Quba ni banyak pada Masjid Bani Salamah. Kerana Bani Salamah ni ia tak besar mana kapung. Puak Terakung Salamah tu saja ya situ. Jadi cara apa tu kerana orang pun tak banyak, mudah cara nak pusing tu mudah. Di sini balik nak bicara fiqh, reti daripada bok royak kata hadap ke Mekah orang semaya pun hadap selalu. Ia katanya payah juga nak kena dengan Kaabah duk Mekah tu, dada kita nak hadap betul seling tu, ia katanya payah nak jadi sebab keadaan yang jauh. Lalu itulah nak bicara di dalam mazhab Malik, ia reti kelimah ni, ia kata hadap kiblat ni tak mesti kena hadap betul dengan Kaabah dah. Bahkan kena ke pihak Kaabah dah pun tak apa. Ini hak dalam mazhab Malik, sedap hak dia. Ustaz duk baca tengok kita ni beramal dengan laksud Syafi'iyah, tapi daripada tu kita yang rak juga hak pun kuat hak demo pada. Nah, kita orang nak bicara ni walaupun kita beramal dengan Syafi'iyah, satu-satu jenis ibadat hak pun kuat mazhab lain ada. Nah, seperti hadap kiblat. Kita kena hadap kiblat. Kena hadap dari Kaabah, jegu hak hitam tu. Nah, kena hadap situ. Orang jauh kena hadap dengan cara zon tak apa. Orang dekat mesti yakin betul. Bila kita tengok laksud hak Syafi'iyah dalam hadap kiblat, mari banding dengan Malikiyah. Hak Malikiyah tu lebih kuat hak pun dia. Sebab apa? Sebab dalam mazhab Malik hadap kiblat orang duk jauh, makna jauh ni tak nampak Kaabah, dibenarkan hadap pihak kiblat pun tak apa, tak mesti betul dengan ain dia. Dia panggil hadap pihak kiblat, jihatil Kaabah, pihak kiblat. Supaya kita ni kalau nak betul dengan ain kiblat, ya payah juga, sungguh padat dia ni. Tapi nyata kata kiblat ni duk pihak jatuh, pihak. Ya pihak ni jatuh naik ulu ilik atas bawah, ni panggil jihad pihak dah. Pihak yang ni pihak naik, pihak jatuh, pihak ulu, pihak ilik, atas bawah, ni pihak. Balik mazhab Malik, Imam Malik ittihad serut kata kiblat orang duk jauh ada pihak pun tak apa, tak mesti kiblat, tak mesti. Jadi manakala kita ittihad kata kiblat duk pihak ni, ada ni tak apa, sengit sikit pun masih tak apa hak dia. Misal kata nak pergi kot tu sikit, okey lagi dia. Ada kau ni okey lagi, tapi jangan ikut tu, jangan ikut ni. Kau ni pihak ilai, kau ni pihak jatuh, hak ni naik. Dek jatuh sah belaka dari mazhab Malik. Sebab apa? Sebab hukumnya nak hadap pihak. Ni dalam mazhab dia. Bahkan ustaz kata mudah sodah hak dia. Mudah hak dia, lepas tu hak pun kuat dia. Nah, sebuah mudah dia, hak pun kuat dia. Mana kuat dia?
Kerana kalau kita rujuk ke ayat Quran yang mari hak Tuhan kata pawalli wajhaka syatra, maka hendak kamu paling muka kamu ke arah Masjidil Haram, terjemah gitu. Syatra ni kita tengok tafsir mana, pergi buka tafsir mana, syatral Masjidil Haram, ya tafsir kata jihatil Masjidil Haram, pihak Masjid Mekah. Ya tafsir pihak. Padahal tafsir pun tak ada kayak tanya pawalli wajhaka ilal Ka'bah, tu tak ada kata gitu. Menghadap muka kamu ke Ka'bah, tak ada. Gayak ke pihak Masjid Haram, tu tafsir mai lagu tu. Bila hadap ke pihak Masjid Haram, lalu tu dalam mazhab Malik serut kata orang jauh hadap pihak kiblat pun tak apa. Kiblat dalam Masjid Haram, hadap pihak masjid sah maya dia. Jadi mudah dia, patuh hik pun sedap dia. Sah. Yang kedua dia kata kalau nak kena hadap ke Kaabah betul seling. Tak boleh jadi dia kata kerana apa? Kerana orang duk semaya di Kuba ni. Maya masjid Kuba, maya masjid Kiblatain ni bawa dengan berita terhadap ke Baitullah. Adat serta berita tu tak dia nak itihad dah. Cuma tahu kata dia duduk di Madinah tu, tahu kata Mekah lek ni, Sam lek ni. Lepas tu betul mana tak tahu lagi. Tahu tak Mekah lek ilai. Bagi su hadap kepada Mekah, ya paling berang hadap Mekah. Belum tentu kena tak kena lagi ing kiblat. Paya katakan hayatiknya kita paling dengan keatahan, pandang dengan cepat-cepat itu tak mungkin nak kena dengan ing yang kita nak. Tahu tak? Paya panggil kita. Kita jalan tak panggil ustaz. Bunyi belakang kita paling kena belakang, tapi betul ke tak ngaya panggil kita tu? Ngaya dek pak yang panggil kita tak paling betul ke tak ngaya dek? Tapi bunyi di belakang lah suara tu. Ustaz kan kita bunyi panggil paling berah. Paling kok ni padahal tu ada sini lagi. Naya tanya bila kita paling dengan gaduh-gaduh cepat-cepat, ia tak mungkin nak betul seni dengan apa ni, dengan orang panggil kita. Seperti kata ya rakyat kata Tuhan sadak ke Mekah. Dalam hadap semaya paling lalu. Tak mungkin nak pergi kena betul selingan Kaabah. Tapi pihak kenalah kerana Kaabah dekat tu. Hak ni ya itihad kata hak pun sedak dia. Nah, hak pun sedak mazhab Malik. Tapi walau macam mana pun kita orang mengaji, kita apa nak bercakap sikit ni, tahu tu baik, bukan kata kita nak pergi ubah pendapat kita ni kena tukar tu dia dak. Nah, dalam re mazhab Syafi'i lagu tu kita beramal lagu tu lah. Tapi ilmu tu boleh tahu kata satu ketika tu sedap hak dia. Ya banyak juga. Kalau bak tepuh semaya hak kita sedap. Nah, hak kita tepuh ngetina batal, ya dak batal. Sedap kita, hak pun tu gagah kita. Hak pun gagah kita. Nah, kalau bak kiblat gagah dia, bak tepuh najis anjing najis pak kuat dia juga. Kuat mazhab Malik katanya dak cuma anjing itu kuat dia. Nah, najis anjing itu tak ada najis mughalazah dak. Nah, kita ni mughalazah, hik pun sedap dia juga. Sebab tu banyak ulama mazhab ni lain pada Syafi'i, dak najis semua tepuh tak apa belaka dah. Nah, tapi kerana kita terdidik lagu tu, kita rap medai lah kita nak terima tak leh lagu tu kerana apa? Kerana kita tu didik kecil dah hanya cuma tengok pergi merah cuma dah. Tapi mereka hak didik tak cuma ya nak gapalah. Kalau terkira kata pak mazhab kita ya dek jadi najis mughalazah hanya mazhab lain tak gapo. Cumanya hak mazhab lain tu ya isbat kata anjing itu najis air liu saja ya. Air liu belenda dia ni apabila kena makuk pinggir wajib kena sama. Hak tu kerana nah satu Nabi kata iza walagal qalbu fi ina'in fagsiluhu sab'an ihdahunna biturab. Ada ni apabila anjing tu jilat makuk pinggir membasuhlah 7 kali, salah satu dengan tanah. Ada ni. Hak tu nah tatak kata air liu hak berambut dia tu. Tapi mazhab Syafi'i moga Elio tu cemar kat tuai pun cemar. Ya gitu lalu. Wajah dia jalan yang miknah tu dah. Manakala Elio tu baik di mata tu cemar, diri mata tu najis juga kan. Kerana apa? Nah, kerana Elio tu dah Elio najis, mata tu pun najis. Tu baik dia dah najis sebab najis tu tu hak mazhab kita. Hak dia ni pakai toto-toto ada. Nabi kata Elio tu kena basuh. Hak Nabi tak ayat dak. Tu hak mazhab dia. Jadi bila kita tengok ni kuat hak dia kerana kuat apa? Yang panggil jumhur dalam pak mazhab
tiga tak apa, sah tak boleh. Sah tak boleh. Nah, awalnya macam mana pun kita pun duduk dalam remus hak kita situ bukan tu. Ustaz kata kuat dia, bakal turut dia. Hak tu dalam re dia. Nah, cuma tahu tak apalah. Kita nak pergi beramal dengan tu semari kita tak sah kerana hak lain tu mazhab kita habis. Nah, duduk situ. Ya tak ada payah tu. Ustaz ingat masa ngaji dah. Ya balik masa kita duduk sudah dulu tu. Doktor hendak mengajar kita tu banyak ke orang Mesir. Orang Mesir ni makan mazhab Syafi'i, orang Mesir. Tapi bila dia pergi mengajar di Sudan ni, dia kena mengajar mengikut laksud kan mahal calai hak kita duduk tu. Mahal calai tu laksud ialah ke mana? Dia kena mengajar laksud tu. Dia tu tu beramal Syafi'iyah. Dia kaya sudah yang mengajar tak ana Syafi'iyah ke. Dia MC. Aku semaya aku gapo turut Syafi'iyah. Pi ku ngajarmu ni turut mazhab Malik kan apa? Kerana laksud ia lagu tu. Jadi ia tak si kita badalah, tak si kita badamu pun mengaji-mengajilah. Dan amalan kamu tak ada gapo, pergi ikut Syafi'i tak apa. Hak ni wik cakap mengaji, pi esok mu kena jawab turut lagi tak ni. Turut laksud yang ngajar tu, nak pergi jawab dia Syafi'iyah kita mai pahal dah. Nah, kena jawab pesah yang ajar kita tu. Ya apa? Ajar ni, ajar dalam hal mengajar ya di segi patibat amal ibadat ya ikut Syafi'iyah ya mengoyo orang Syafi'iyah. Di sini kita kena reti juga tu. Nah, kena reti kata hak ustaz bayak tanya lebih lek tu lebih lek ni, hak ni ilmu ya. Nah, ada segi amal tu dah kita ada amal laksud ni dah dek sini tapi sebagai ilmu tahu demo lagu tu gitu saja ya, tak tahu tak apa, tahu tu molek ada tak tahu. Benda lagu tu. Habis. Dah. Itu cara apa hadap kiblat. Kemudian hak ustaz kata tadi, semua semaya tu wajib hadap kiblat belaka, mereka ada 2-3 masa yang hukum tu benar kita tak hadap boleh. Hak ni kita nak tahu tambah. Bilakah yang kita tu boleh tinggal hadap kiblat ataupun yang dibenar oleh syarak tak hadap kiblat pun tak apa, bila masa dia. Ya katanya hukum syarak nah benar juga kita tak hadap kiblat tak apa, pertamanya di dalam semaya sunat selain daripada takbiratul ihram. Semaya sunat kita, semaya sunat ni dibenarkan kita tu dak hadap kiblat tapi selain daripada takbiratul ihram. Dalam takbir tu kena hadap kiblat juga. Nah, dalam takbiratul ihram tu kena hadap kiblat. Lepas tu lepas ada tu bolehlah yang nak hadap ke mana pun turut binatang yang kita naik itulah. Ataupun kalau semaya atas kereta api ke, mula nak takbir semaya sunat tu mesti kena betul kiblat juga. Allah akbar, kereta api nak dekok ke mana, kereta ke mana pun gilah siapa sudah tak apa. Tapi mula-mula takbir mesti kena hadap kiblat. Tu semaya sunat. Supaya semaya le perahu, supaya semaya di atas kena mana-mana pun. Nah, ya bila kata di dalam semaya sunat benarnya tak hadap kiblat selain daripada takbiratul ihram. Ada petakbir, takbir ni mesti kena hadap. Tenas semaya sunat. Nah, kerana ada Nabi royak semaya le perahu, semaya le gapo ada nak semua dah. Yang keduanya dimaah ataupun gugur wajib tak kita. Gugurlah hadap kiblat ketika mana kita terkena paksa. Salatul mukrih maknanya semaya orang kena bangkat. Orang bangkat kita, bangkat ni dengan ikat ke ataupun dak ikat apa, bangkat dengan mulut pun boleh. Amu nak semaya boleh, tapi adat dia jatuh tak boleh. Misal je dah. Adat lain ni tak boleh. Mu nak semaya boleh hadap ke mana tak apa. Dek ni so tak boleh. Kamu hadap ke ni, kamu sakit tubuh, mu mati dan sebagainya. Tika tu boleh adat lain daripada tu tak apa. Dia panggil semaya yang kena bangkat ataupun mukrihun ni hukumnya sah. Lama mana kita tu duduk kena bangkat. Dan kena qada tak bila kita lepas dah tu. Sudah bangkat dah tu lama-lama yang lepas kita kelik. Adakah di sana tu kena qada semaya tadi? La i'adah wala qada'a.
semaya tu wak semula pun dak, qada semula pun dak. Pakai sah dengan hatu selalu. Kalau kena bangkat lagu tu. Nah, tu sah tu gugur kiblat. Tak sah kacau dah. Boleh. Yang keduanya wal marid, semaya orang sakit. Hak ni gambar payah sikit. Nah. Semaya orang sakit yang teruzur nak hadap kiblat tak boleh. Umpama kata nak hadap kiblat dengan dada pun tak boleh, nak duduk tak boleh. Tapi pendek katanya sakit dia tu nak paling hadap kiblat tak boleh semaya. Bohgilah kalau paling ke kiblat sakit, kau sakit tambah ke ataupun kalau hadap ke kiblat lek jatuh ni, jadi maknanya kalau maksiat ke misal katanya, maka ketika tu hukumnya maaf ia dak hadap kiblat pun tak apa. Boleh. Dua. Yang ketiganya salatul khaif, semaya orang di dalam ketakutan. Semaya di dalam kejemah saya takut ni, sama ada takut ke musuh, sama ada takut ke binatang buah, semua ni ya panggilnya gugur hadap kiblat. Lah mana? Misal kata hak ni ya duduk sepatah semaya di dalam peperang ni. Salatul khaif semaya dalam perang, duk takut ke seteru mari, maka misal kata kalau kiblat duk lek jatuh tapi musuh duk lek naik. Nak semaya paling belakang dia musuh kita. Lalu tu hukumnya tak apa tinggal kiblat. Semaya hadap ku seteru duk pun tak apa. Semaya seteru duk lek naik, hadap muka lek naik. Tapi wikti semaya ya adalah wikti dia nya. Lepas tu misal kata kalau 100 orang, semaya hadap lek naik belakang, hadap ku musuh duk tu. Tapi 100 orang tu ya kaifiat ianya, bila sudah baca Fatihah, sudah baca ayat lazim, bila takmir rakaat, ia turut rakaat setengah daripada tu. Umpama tak sah yang pertama rakaat semua ngatu imam. Rakaat iktidal, lepas tu sujud, duduk antara dua sujud. Lepas tu bangun diri semula rakaat yang kedua, baru orang hak belakang sah kedua tu rakaat iktidal, sujud, lepas tu pula. Faham tak? Jadi mana kedua sah ni bukan kata kena rokok semua dak. Dua sah tak apa rokok kata imam. Sah belakang ada jejar tu. Kalau ada alat gapo agak bedil-bedil nak panas ada pergi situ dah. Tengok takut dia mono mai dak rokok semua kak. Pulak dia betulah nanti kita sujud mai apa lagi hari macam tu. Lama juga sujud tu. Maka hak rokok hak sujud buat orang ni duduk diri tengok. Duduk les semaya. Bodemo ni kie habisnya baru hak belakang ni rakaat iktidal demo ni pula jaga. Dia panggil salatul khaif. Kaifiat ia lagu tu. Kaifiat lagu tu maka dak hadap kiblat pun tak apa. Tu. Ataupun makna takut sini tu bukan mesti takut ke orang saja, ke takut ke binatang buah apa tu ke. Umpama rimau, singa kita 2 orang. Ataupun kita 3 orang. Ya dia kata kalau kita duk tengok dia ya tak tekan kita. Panak pergi semaya semua, pergi rokok, pergi sujud tekan dia dah. Nampak dia duk di mana kita pun semaya takut dia. Kalau 3 orang, 2 orang tu rokok iktidal sujud, hak seorang tu duk diri. Bila terdemo ni diri, hak ni buat gitu pula. Dia panggil semaya dalam keadaan takut dan hukumnya sah. Tak ada kiblat tak apa, pihak mana pun boleh ni. Pihak mana pun boleh. Patu lain pada tu, ia katanya tidak gugur sama sekali kiblat. Makna tak gugur ni, kalau semaya fardu, walau tak kena sekalipun, mesti kena hadap kiblat, iaitu dengan kita pusing dan sebagainya. Kita pusing. Habis. Kamar dia ada satu perkara lagi yang kita seluma, yang kita tuduk tak nyatanya, masalah hak kata paling kiblat tadi. Ya paling kiblat ni kalau kita reti sekaligus, jadi takmir duk lek belakang, orang sah belakang duk tak apa. Ni supaya masjid kita ni. Lah ni semaya kot ni. Apa kalau suruh hadap ke kada Baitullah tu kena paling belakang. Bila takmir paling, takmir duk belakang su. Orang sah belakang duk tak apa su. Pak kita nampaklah hano ha tu. Ni rupa kiblat. Ustaz besok baca cerita ni
Dan masa ngaji pun tok guru duk royak kata paling kiblat. Tapi sini ni ada royak. Wajah ataupun rupa sifat paling tu tok guru dak royak. Yang menyebab kita duk fikir seorang paling baik mana ni ke paling baik ni nak nyata tok email duk belakang juga dah. Pas tak boleh jadi tok email nak duk belakang orang tok dia. Anak maya wak no ia jadi driver duk belakang. Lalu tu nah, panhan ni dok ada lepala ustaz nak tahu mana ni. Nah, ya orang ngajar, tahu kita nak kita tanya tak leh ustaz tanya, demo dak kata tanya nak ujuh orang. Nah, kena tak kena panggil kita tu dengar demo kecek pocai mai pocai pun kita tak boleh tanya. Nah, tahu ustaz tanya tak leh. Ka tanya demo tahu ustaz mamu dah nak gadah orang. Ya tak boleh tanya. Tapi kalau orang lain tanya tak apa. Nah, walaupun nyata kata salah kita tak boleh tanya dah orang mengajar. Tahu kita tak boleh tanya, ya murid dah orang. Nah, murid dah lain lagi tak nak tunjuk pandai tu tak boleh dah. Padahal tak kena. Kalau orang lain tanya tak apa. Sebab tu kita nak tanya orang kecil ni, ustaz tak tanya nampak tergadah orang pula sekat orang. Nah, tak boleh. Kemudian manakala benda ni dak ada nak tahu, satu tahun tu ustaz pergi Mekah bermolek Tuhan pun bui buka hidayahnya ingat molek. Gi masuk ziarah hujat di masjid ni, bawa hujat masuk masjid Kiblatan. Tepat berlaku hekkan diri dah. Nah, masuk situ bermolek ada syekh mursyid dia, syekh duduk tah meja bulat. Dia duduk dalam meja bulat itu dah. Dia duduk dalam kisi stage. Bermolek tu pun wi ingat molek aku nak tanya hafalan Kiblat. Nak tahu lagu mana hafalan. Nak tahu syekh ni royak lagu mana. Ustaz Wisaleh tanya dia ke pihak paling lagu mana, kerana kita reti kata kalau paling ni nah supaya masjid dak nu ya kena dah masjid Kiblatan dah. Dulu pihak kata hadap kok nu lah, pahla ni hadap kok ni nak paling mana tekmil duk belakang kalau gitu ya bangun royak. Ya cicai mana kita pun ya puasa muktanik ya royak. Ya kata gini, ya terpaling sini ni bukan paling tua duk setepak dak ya kata. Berkata tekmil di sini pakai paling tua duk pak tulah dak. Ka paling baik tu di tekmil duk belakang puasa tadilah. Piata mengikut lenah itu. Cuba tengok lenah. Ya tu ya ingat orang Arab. Nah. Ya kata dalam hadis ya katanya manakala para sahabat gi royak katanya semalam perintah paling kiblat, orang duk semaya tu. Nah. Orang duk semaya tu bagi orang rengah hadis ni dia kata nah. Dia kata pastadaru ilal Ka'bah. Kelimah pastadaru ni maknanya kalau turut kelimah Arab dar ni maknanya pusing. Pastadaru maka musing mereka itu. Bukan terpaling duk setepak dak. Bahasa Arab dak supa. Nah, tapi kita orang kampung dulu ya tak ada lek mana le bahasa Arab. Nah, terjemah gitu-gitu ya kena tak kena pun terjemah. Tapi kelimah istadaru makna kisah. Dari dek sini pakai kisah tu istadara. Pusing. Dur mana pusing. Jadi kalau tekmil di sini, tekmil pusing gitu tu hak belakang pusing mekok ni. Jadi tekmil dek dak apa juga. Hak dia belakang ni duk belakang juga. Tapi musing semua gitu. Itu mana istadaru dia kata. Kita apa ayat itu wasa kena nampak dia tu. Kalau paling duk setepak ke tu tak boleh jadi. Sebab dia terlafa ni sirah kelimah hak hadis ayat tu dia tak ada rakyat katanya paling pahawil maka paling ia kalau tahawil itu paling duk setepak gitu ya, maka yang ibarat kata pastadaru ilal Ka'bati, maka berpusinglah mereka itu ke arah Kaabah. Jadi terjemah kena ya pada pasal para sahabat nu pakai kelimah kena dah. Orang kita yang Arab tak wasa tak madalami kita terjemah paling mudah-mudah tak ada rakyat tak pusing gitu ayat gitu. Yang menyebabkan orang dengar tu masih ada keliru betul lah. Sebab apa? Sebab terjemah mai cak cin je panggil. Ini kalau kita baca kitab-kitab asbab ikhtilaf. Ustaz ada satu kitab nama Asbabul Ikhtilafi Mazahib. Sebab gadah mazhab, sebab gadah umat ni di antara sahih ataupun pucanya dia panggil terjemah tak nyata. Ada juga satu hak punya terjemah mai cak cin tu sebab khilaf juga bagi umat. Sebab ni nah, bila kata terjemah tak terik hukum nak baik ni kita terjemah baik lain. Jadi pucuk khilaf. Supaya bak talqin dah. Nah, ya Arab ni apa ya?
Supaya hadis Nabi kata, mari hadis Nabi kata apabila Nabi duduk di kubur, iza suwiya, apabila sama tani syadah pawaqafa, bahawa sudah tani syadah pawaqafa Rasulullah, maka berdirilah oleh Rasulullah, faqala astaghfiru li akhikum. Nabi berdiri, maka Nabi kata, hendaklah kamu semua istighfar kepada saudara kamu, kerana dia tu tengah-tengah ditanya oleh muka nakir. Dah hadis gitu. Kelimah ni ya panhafsah. Bagi orang kata waqafa Rasulullah ni, dia kata sudah tanya Nabi bangun diri likung kubur ramai-ramai, tak ada tangi dak. Orang dak buat ke? Nah, puak kaji berat buat lagu tu. Ayat rawi geti berkata puak rawi geti pada saudara kita ke sama Islam saudara kita, tapi kecek rawi geti kata orang-orang ngaji berat lepas tanah mati dia likung. Dia kata bos sudah tu Nabi bangun waqafa, lepas tu Nabi istighfar. Pakak tak ada awak tangi. Ya awak lagu tu bapa kita pada, bapa tengah bapa surah Pak Ustaz ada. Nah. Lepas tu mari orang kita hak lama yang geti hadis tu juga. Apa boleh dek baca terken. Nah. Ya katanya, jadi manakala sudah siap dah tanah itu waqafa, Nabi pun berdiri, bangun diri, waqala, dan Nabi kata istaghfiru li akhikum, hendaklah kamu tu pakai istighfar kepada saudara kamu, kerana dia tu tengah-tengah dia soal. Balik ulama kita kata Nabi bangun sungguh, tapi bukan Nabi nak tunjuk atau bangun istighfar diri, bangun nak royak, bangun prakak ya panggil. Bangun prakak ada sini pakai istighfar belakalah. Lepas tu boleh jadi Nabi duduk dan sebagainya. Jadi tepat panahnya, dia kata Nabi bangun istighfar. Kita kata Nabi bangun prakak suruh istighfar. Bila kita tengok sirah tu, nah, Nabi bangun waqafa Rasulullah, Nabi bangun waqala, dan Nabi kata istaghfiru, hendaklah kamu istighfar. Sirah tu suruh cerak-cerak dah. Nak ti kuat-kuat lain tak boleh. Mari ngapai amal. Nabi bangun, lepas tu Nabi kata, hendaklah kamu istighfar kepada saudara kamu. Menunjuk kata bangun tu bukan Nabi bangun nak istighfar, bangun goyak. Ya kalau Nabi bangun istighfar, ya kena kecek baik lain. Waqafa Rasulullah wastaghfaraha. Nah, Nabi bangun diri dan dia pun istighfarlah kepada Nabi. Ya mari sirah lain pula, dengung tu dengung lain. Ni dak Nabi bangun diri dan dia berkata kepada orang ramai, hendaklah istighfar kepada saudara kamu. Terjemah we kena nampak katanya bukan bangun nak baca, bangun royak. Seperti ini bangun prakak gitu. Ustaz biasa royak semua dah dah. Orang mai minta batu we di TMA, we surat TMA. TMA nak rakyat kata pakak wi batu di rumah dia, TMA bangun diri kan. Bangun diri TMA kata hari ni ada mai rezeki, hari kita lebih sekut dua tu, nah halal lah dia. TMA bangun diri rakyat. Boleh kita reti kita TMA sedekah lah diri boleh tak? Reti tak tak TMA bangun tu serta wi lah diri duduk tak boleh. Bukan gitu. TMA bangun sungguh, bangun rakyat sesedekah. Pagi reti kata TMA serta sedekah lah diri. Dia tak kena kalau dah itu tu. Wah tu duk jadi tu. Nah, wah tu duk jadi besar di luar. Tak payah dah. Tak bangun royak sungguh, tapi bangun royak nak royak dah duduk. Bukan kaedah dia dan nak prakak nak bangun. Ni ada orang minta rezeki pada dia ada mai lah. Bahasa tak reti kata tak bangun sesedekah lah diri. Tak kena lalu. Bangun royak je bukan sedekah gitu. Itulah keadaan rianya dah. Maka kita berhenti sekarang ni dulu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdi qaumana fa innahum la yafqahun, Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'qilun, Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.